risau juga. Okay, sementara yang lain-lain, tunggu yang lain tu kalau tak keberatan boleh perkenalkan diri lah, kita berbual-bual dulu, penceramah kita dah masuk. Kita tunggu lagi sebelum penceramah mulakan lah. Noridayu daripada mana ya? Saya asal Segamat Johor tapi menetap di Kulai. Bulai. Dengar tak? Dengar. Okey, rasa. Boleh dengar tak saya sekarang? Ataupun saya lagging? Dengar? Dengar Okey. Tadi Noridayu daripada Segamat, memang menetap di Segamat ya? Menetap di Kulai. Okey. Tahu apa ni, program malam ni daripada mana ya? Nampak poster ya? Daripada post nampak post, lepas tu saya nak join, lepas tu dia suruh join lah, dia terus bagi link. Okey. Hai Umu. On lah kamera. Ada kamera. Ni ada baby ni. Kejap. Sorry. Syahira Ummu Noridayu Fatihah Fiyaz Hafizi Mahfuza. Assalamualaikum Kak Izzat. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Asmaliza Syahira Fatimatu Zuhra. Macam familiar je nama. Sementara tu saya buka slide front page lah. Okey, boleh. Okey, rasanya okey je ni untuk kita mula. Okey. Sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita teruskan, okay, saya sebagai pengerusi majlis pada malam ni, nama saya Nurah Syikin Abdul Ghani, boleh panggil saya Syikin. Okay, daripada Johor Bahru, okay, mewakili wanita ISMA Johor Bahru. Okay, kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Moga majlis pada malam ni diberkati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni, boleh melapangkan masa untuk kita dengar insya-Allah perkongsian santai. Jangan takut walaupun namanya seolah macam usrah wanita, kita bukanlah bercakap tentang agama semata pada malam ni. Okey, kita akan topik yang penting sebenarnya, dan kita datangkan penceramah yang khas yang memang arif lah dalam bidang ni untuk kita sama-sama timba ilmu. Dan insya-Allah ilmu tu kita perlu praktikal, kena ada praktikalnya lah. Okey, kita perlu aplikasikan ilmu tu insya-Allah. Moga tubuh badan yang Allah kurniakan ni, okey, kita dapat gunakan sebaik-baiknya
Okay, untuk bukan sahaja diri kita, untuk kita berkhidmat kepada keluarga, okay, kepada dan seterusnya kepada ummah lah, kepada agama kita sendiri. Okey, seperti yang puan-puan dan cik semua boleh nampak, okay, penceramah kita pada malam ni, Puan Nurul Aizat, okay, dia dah bersedia. Okay, tapi sebelum saya serahkan kepada penceramah, saya ingin perkenalkan sedikit berkenaan beliau. Okay. Datangnya bukan daripada Johor Bahru, kita import jauh, okay, rentas negeri. Okay, tapi tak apa, boleh tak tangkap sebab ni di alam maya saja. Okay, Puan Nurul Aizat daripada Gombak, Selangor. Okay, antara sedikit lah background tentang Puan Nurul Aizat. Okay, dia sebenarnya kita malam ni nak cakap pasal kesihatan, tapi rupa-rupanya orangnya memiliki ijazah perniagaan dalam bidang perakaunan daripada University Adelaide, Australia. Okay, dan dia ada saya rasa nanti dia boleh terangkan sebab saya sendiri pun teruja bagaimana orang accountant ni dia boleh ke arah bidang ni kan. Okay, nanti insyaAllah Puan Nurul Aizat, sebab hari tu saya tanya, dia kata tak apa, nantikan pada malam ni. Okay, kita tunggu nanti macam mana ceritanya. Dan buat masa dia Puan Nurul Aizat juga, dia adalah certified Zumba instructor pada 2017-2018. Dan dia memang mengikuti ada program Slimming Masterclass bersama Dr. Malinda Ali pada tahun 2018. Memiliki kalau orang sports ni, berenang tu pun antara expertise dia lah, segala macam sports rasanya dia boleh main. Sangat banyaklah pengalaman dia, pengalaman yang saya rasa nanti Puan Nurul Aizat boleh tambah-tambah lagi. Antaranya yang pencapaian terbaik Puan Nurul Aizat, pada 2017 beliau mengendalikan kelas Zumba bersama wanita Petronas di Myanmar. Dan beliau juga merupakan instruktor untuk senam aerobik Festival Beliawanis Nasional pada 2017. 2018 beliau dikurniakan tokoh iFitness Wanita Isma Gombak. Dan menjadi fasilitator pada 2019 untuk program Celik Nutrisi bersama murid-murid Sekolah Kebangsaan Danau Kota Kuala Lumpur. Daripada April sampai November 2019, anjuran bahagian pemakanan Jabatan Kesihatan Wilayah. Dan pada 2019 beliau menjadi jurulatih utama daerah untuk Kuala Lumpur Putrajaya untuk program Sihat Peringkat Zon Keramat, anjuran bahagian pemakanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Berbasikal, bocor running, swimming. Rekod terbaik yang saya nak sebut sebelum beliau mulakan, pengalaman beliau, rekod terbaik peribadi adalah berjaya mengurangkan berat badan sebanyak 20 kg. Itu mahal tu. Untuk kita belajar daripada yang pakar lah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada penceramah kita, Puan Nurul Aizat Arifin. Puan Aizat, insyaAllah boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semua dah makan? Hari ni okey tak? Hari ni kes tinggi kan? Hari ni 13,000. Saya tengok tadi statistik di Johor 599 kes. KL Selangor ni memang menjuarai lah. Selangor 6,120, KL 1,400, 1,500. So kita berhati-hatilah kan dengan keadaan sekarang dan sama-samalah bersabar, moga sama-sama doa, moga COVID ni berakhir sebab dah nak kat almost 2 tahun kan. Okay, terima kasih kepada Wanita Isma Johor kerana menjemput saya. Okay. Sebelum kita start, kita warm up dulu sebab ni program malam kan, first time, ni second time. Sebelum Ramadan hari tu saya terbang ke Perlis untuk topik yang ini. So malam ni kita warm up dulu. Okay, sepanjang PKP ni pernah tak rasa macam ni? Okay, nanti dekat chat box tulis nombor 1 sampai nombor 6. Okay, PKP ni asyik lapar je duduk rumah.
work from home, PDPR, mesti nak kunyah-kunyah kan. Anak-anak pun semua lapar. Okay, siapa nombor 1, siapa nombor 2? Best PKP ni banyak resepi viral. Semua kita nak cuba kan. Dalgona, roti puri. Saya pun tadi tengok balik album saya, benda yang saya dah cuba masak masa PKP ni. Banyak jugalah sampai tak sedar berat dah naik 10 kilo. This is the fact juga. Saya pun mengalami tahun lepas. Walaupun instructor segala apa benda tadi kan. Rindu nak exercise kat taman. Bosan nak exercise dalam rumah. PKP sangat stres. Asal stres je makan, asal makan pun stres. Okay, diet, what ada ku kisah. Ini semua salah menteri. I'm okay, Alhamdulillah. Okay, boleh tak MC tolong saya? Berapa banyak nombor? Nombor Okay. 1. Okay, kalau tak keberatan peserta boleh type je dekat chat Type box. je dekat chat box. Nombor 1 setakat ni baru ada seorang. Okay, ada 2. Okay, ada lagi tak? Okay, sebab biasanya yang lapar ni bukan mak, anak yang lapar. Ya, Tapi okay. anak lapar pun mak pun jadi makan sekali. Sebab mak kena masak kan, mak yang kena rasa semua. Okay, jadi setakat ni okay, yang nombor 1 ada 2 respons. Okay, nombor 2 ada, okay, nombor 1 ada 3 respons, nombor 2 ada 3 respons. Nombor 3, 1, 2, 3. Nombor 3 ada 5 respons. Ramai yang suka exercise. Alhamdulillah. Nombor 4, okay, ada 1 setakat ni. Pada saya Bagus je. 4 ni, okay, stres. Okay, tapi bukan kerana makan lah, kerana urusan kerja dan work from home kan. Okay, nombor 5 setakat ni tak ada. Okay, nombor 6 ada 3 respons. Alhamdulillah. Okay, maknanya yang nombor 1 lah. PKP asyik duduk rumah. Asyik lapar kan. Kita nak kunyah-kunyah. Okay, ni memang suasana yang rasanya semua orang mengalami rasanya kan. Sebab kalau tengok statistik pun obesity memang meningkat tahun lepas. Okay, kita gaya hidup sihat. Maknanya kalau kita cuba cuba berfikir kita, sebab kita dah lama terperuk dalam rumah ni kan, tapi gaya hidup yang sihat yang ideal lah. Maksudnya dari segi fizikal, aktif lah, maksudnya dengan pemakanan ni secara ideal lah, pemakanan yang sihat. Dari segi emosi, kita okey lah, kita boleh cope dengan stres kan. Lepas tu intelektual pun, ni social, maksudnya hubungan kita dengan masyarakat dan spiritual. Cuma malam ni saya akan kupas dari sudut fizikal lah, maksudnya dari sudut aktiviti seharian dan pemakanan yang sihat. Okay. Kita tengok apa yang Allah kurniakan pada kita. Ni anatomi lah kan. Daripada mulut, maksudnya kalau makan, of course lah dari mulut kan. Unless kalau kita sakit kita masuk drip semua tu. Maknanya daripada mulut kita masuk kat sini, kita kunyah. Lepas tu dia proses peristalsis. Tadi pun saya study balik ni. Maksudnya dia masuk makanan ni kan. Lepas tu apa yang berlaku? Maksudnya kat sinilah berlaku proses kan. Ada enzim dari perut untuk mencernakan makanan, dari hati mencernakan lemak dan pergi kat usus jadi najis kan. Maksudnya apa yang kita makan ni kita kena tengok. Kalau dalam hadis pun ada Rasulullah menyebut hadis tu panjang tapi saya ringkaskan, 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara. Kalau tengok macam sikit je sebenarnya, tak adalah kita nak makan yang membuat-buat tu kan. Tapi kenapa jadi macam tu? Sebenarnya ada sebab lah sebenarnya kan. Okay, ni saya jumpa satu gambar ni menarik sangat. Ni gambar real tau daripada MRI scan. Dari kalau tengok National Geographic Ogos 2004. Dia buat MRI scan satu badan, ada 2 orang. Yang pertama ni sebelah kiri ni
tinggi dia 168 cm, berat dia 113. BMI dia obese lah. 40.3. Yang sebelah kanan ni 165, berat 54, BMI 20. Kalau kita tengok ni yang kuning-kuning ni semua lemak tau. Boleh tengok tak? Maksudnya kalau kita berat badan kita berlebihan, apa yang ada dalam badan kita sebenarnya? Sebenarnya dalam badan kita Allah jadikan ada tulang, ada otot, ada air, ada organ, ada lemak. Tapi adakah kita nak macam mana kan? Okay. Kalau kita tengok sini, kenapa berat badan naik? Waktu makan tak teratur. Maksudnya bila musim pandemik ni, inilah yang berlaku sebenarnya kan. Mungkin sebelum ni pun dah berlaku. Cuma bila kita musim pandemik, ramai orang duduk dalam rumah ni, dia punya keaktifan tu dan bila berlaku perubahan faktor luaran kan, itu pun memain peranan lah. Nanti saya cerita pengalaman saya sendirilah. Maksudnya bila kita macam pandemik kan, dulu kita selalu pergi kerja. Bila kerja dalam rumah dengan PDPR, anak-anak stres, sebabnya perubahan persekitaran juga mempengaruhi kita lah, selera kan. Maksudnya kerap ambil air manis, mungkin bila stres je air manis, sebab manis-manis ni memang sedap kan. Maksudnya kita macam nak lagi. Kenapa benda tu dia jadi sangat berselera? Makan nasi kuah banjir. Saya dulu pun macam ni juga, tidak ambil sarapan pagi. Bila tak ambil sarapan pagi, dia jadi kita macam tahan lapar. So bila tengah hari tu memang buat makan, so dia akan makan dengan banyak lah. Kurang aktiviti fizikal, tak makan sayur buah. Ni pun ada sebab jugalah kenapa. Mudah terpengaruh dengan makanan dan minuman viral. Masa musim COVID ni banyak kan. Teringat tahun lepas dalgona coffee. Saya macam benda lah dalgona ni kan. Bila tengok maksudnya dia punya gula, sukatan gula dalam satu cawan tu banyak jugalah sebenarnya. Tak cukup tidur pun boleh membuatkan berat badan naik. Okay. Kita buat satu exercise. Jom kira BMI. MC boleh tolong bagi link tu. Tapi saya akan tekan juga kat sini. Okay, boleh. Okay, BMI kita kira Nampak tak? Mungkin kecil sikit lah, mungkin boleh zoom dekat laptop. Okay, sebenarnya dia ada formula lah. Berat bahagi tinggi dalam meter kuasa 2. Tapi kita guna kalkulator je. Okay, macam umur saya. Okay, contohlah umur saya 37. Tinggi 158. Berat katakanlah 60 Okay, kalkulate. Kita tengok kat sini kan BMI. BMI ni adalah satu indikator lah. Indikator tahap kesihatan kita. Tapi ni salah satu indikator. Maksudnya kalau kita nak lebih accurate tahap kesihatan kita, kita pergi kena buat medical check up lah. Tengok buat blood test semua kan. Sebab benda tu kita tak boleh ukur ikut BMI ni. Contohnya diabetes ke apa kan. Tapi dia boleh jadi indikator lah kalau orang tu obesity, overweight, dia ada risiko untuk penyakit-penyakit kronik tu. Okay. Ni yang tadi saya cakap tu. Maksudnya berat badan yang normal dekat sini. Ada yang dah kira tak? Siapa sini? Normal. Okay, mungkin pasal tu boleh klik link dekat chat box tu. Saya dah share. Cuba klik, masukkan. Dan saya dalam okay, dah ada satu. Normal. Alhamdulillah. Link yang kedua bukan link kehadiran, link yang kedua untuk link kira yang BMI tu, calculator. Sebab sekarang dah ada calculator, dia senang lah. Cuma yang ni yang Asian lah, yang KKM untuk kita rakyat Malaysia. Maksudnya kalau kita saya pernah lebih berat badan. Lebih berat badan ni okey lagi lah. Kalau ada obesity ni dia banyak risiko lagi lah. Bukanlah okey, maksudnya of course lah kita kena normal kan. Tapi kena ada effort lah untuk turunkan berat badan tu kepada BMI normal. Okey. Dah kira dah? Kalau tak sempat kira nanti boleh tengok link calculator tu. Maksudnya ni indikator lah kan. Okey. Ni lah saya dulu. Okay, ni sebelum COVID tau. Saya bukanlah lahir-lahir terus stream. Memang dulu overweight yang
rasanya dalam gambar ni bukan ni je kot yang gambar waktu pregnant, yang lain tu memang dengan yang ni. Yang lain tu gambar gambar tak ada isi. Betapa besarnya dulu kan. Maksudnya saya memang memahami lah kalau orang yang nak turunkan berat badan ni dia memang memerlukan keazaman dan memerlukan senjata-senjata lah. Sebab benda ni bukan, ini adalah perjuangan kita sepanjang hayat lah. Bukan kita nak aim sampai BMI normal lepas tu lupa diri kan. Okay. Malulah nak tunjuk tapi this was me. Ni masa undergrad dulu pun besar. Ni 2012. Alhamdulillah ni sekarang. Okay. Sebenarnya kita dalam gaya hidup yang sihat ni, saya akan start dengan pemakanan dululah. Kita kena ikut waktu makan. Macam mana kita solat ada waktu dia, makan pun ada waktu dia. Bukan sepanjang waktu nak mengunyah-ngunyah kan. Kita kena bagi rehat juga kat badan kita untuk proses makanan tu. Bukan main sumbat kan. Tapi ada beberapa faktor lah kenapa kita asyik nak lagi. Nanti saya cerita. Okay, ni waktu sarapan yang disarankan, maknanya kita bahagilah satu hari tu pada 3 waktu, sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Semua orang sempat dinner tak malam ni? Ke dinner kejap lagi ke apa? Dah. Dah. Okay, Alhamdulillah. Okay, ni piramid. Dinner. Siapa tadi? Skip dinner. Skip dinner. Allah, tak lapar ke? Ke makan petang tadi ada makan. Okay, ni piramid makanan. Tahun lepas ada piramid makanan yang baru 2020. Dia bertukar masa dulu 2010. Kelas paling bawah adalah karbohidrat. Tapi bila 2020 KKM tukar, paling bawah sekali adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Lepas tu baru karbohidrat, yang atas ni samalah protein dengan produk tenusu dan lemak. Okey, fakta ringkas, 1 kg adalah 7,700 kalori. Ni dia punya pengiraan lah. Sebelum saya akan sentuh kuantiti dan kualiti juga. Ni dari segi kuantiti dia, fakta dia 1 gram karbohidrat bersamaan 4 kalori, 1 gram protein 4 kalori, 1 gram lemak 9 kalori. Lemak ni lagi banyak lah sebenarnya. Okay, BMR. Apa BMR ni? Jumlah pengambilan kalori seharian badan tanpa apa-apa aktiviti. Maksudnya kita tak buat apa-apa pun kita perlukan kalori tu. Maksudnya kita nak kita bernafas, mata kita bergerak-gerak, kita nak berjalan, memang kita kena ada tenaga. Jadi AMR, Active Metabolism Rate, atau Daily Calorie Requirement adalah jumlah pengambilan kalori seharian atau gaya hidup kita. Okay, kita kira BMR dan DCR. Okay, Puan Syikin boleh bagi link tu tak? Okay, saya tekan juga kat sini. Kalkulator BMR. Okay. Contoh 37. Sebab BMR ni dia berbeza dari umur, jantina, tinggi, berat orang dan aktiviti seharian tu. Okay, umur, jantina, tinggi, katakan tinggi 158, berat 60. Okay, berapa BMR? Okay, maksudnya kat sini BMR untuk saya adalah 1242. So ni minimum kena ada. Maksudnya kalau saya tak makan, memang saya lembik. Kan? Sebab memang badan kita perlukan tenaga sebanyak ni minimally. Okay, kalau DCR yang ni, Daily Calorie Needs ni, dia bergantung pada activity level. Sedentary ni maksudnya kalau dia tak exercise, just normal lah. Maknanya masuk, bangun tidur, solat, buat kerja sikit, banyak duduk seharian. Lepas tu makan, petang, makan lagi, lepas tu tidur. Maknanya itu je, tak ada exercise. Maksudnya dia normal lah. Okay, maksudnya dia boleh daily calorie intake dia 1,490. Kalau dia banyak exercise sikit,
3 kali seminggu, satu atau 3 kali seminggu 1,700. 4 atau 5, 1,800, dan kalau hari-hari exercise atau dia memang physical job yang macam buruh ke apa kan, dia boleh makan sampai 2,359. Okay, daripada BMR dengan DCR ni, kita kena tengoklah kalau kita ada deficit, maksudnya kalau kalori intake kita ni tolak kita ada lebihan ni, maksudnya kita jimat lah. Faham tak? Kita tak makan lebih daripada ni, kita jimat, maksudnya benda yang kita jimat tu kita boleh kurangkan berat badan. Tapi kalau kita makan lebih daripada tu, dia akan bertambah lagi berat badan. Faham tak? Nanti kita akan, tapi awal-awal ni kalau siapa tak ni memang dia akan pening lah. Tapi kita benda ni awal-awal memang pening, tapi kita ada sekarang dah banyak apps yang boleh kira kalori pemakanan, dan benda tu boleh membantulah macam mana kita nak pantau pemakanan kita. Itu dari segi kuantiti. Okay, ni dari segi kualiti, kan macam pening kan, macam mana nak kira nasi ni berapa kalori, mi berapa kalori kan. Tapi kita kena faham. Nak senang, sebab tu KKM perkenalkan konsep pinggan sihat. Sebab senang, dia tak payahlah kita nak ni secara anggaran lah, supaya kita tak adalah serabut sangat, dia anggaran lah sebenarnya. Okay, pinggan sihat ni senang je, ya Allah. Kita bahagi satu pinggan ni, kita bahagi setengah dulu. Okay, separuh tu sayur dan buah. Sayur of course lah, kalau sayur dia memang lebih-lebih lagi sayur hijau, dia memang sangat rendah kalori. Senang je, saya punya formula, kalau dia ada rasa lebih kepada manis, kalori dia makin bertambah. Maknanya kalau lagi manis, lagi banyak kalori sebenarnya. Tapi buah dengan sayur ni adalah manis yang natural lah kan. Tapi it doesn't mean lah kalau buah dengan sayur ni kita boleh macam pisang, dia ada pengiraan pertukaran makanan lah, maksudnya berapa, macam contohnya satu pisang bersamaan, katakanlah kita biasa makan nasi kan, satu sendok nasi bersamaan berapa, dia ada lah dia punya table tu. Kalau kita go through satu-satu malam ni memang lebih lambat lah kan. Tapi nak senang, satu pinggan bahagi setengah sayur dan buah, suku maknanya separuh lah, suku lagi adalah daripada karbohidrat dan protein, kita punya lauk. Okey, kalau kita tengok kat sini, buah-buahan 2 sajian, sayur-sayuran 3 sajian. Maksudnya dalam kita kena bahagilah macam mana daripada pagi, tengah hari, malam tu kan. Nasi atau biji ring 3 hingga 5 sajian, produk tenusu 2 sajian, ikan 1, daging 1 atau 2, legumes ni ke kacang. Okay, lemak ni of course lah kita kena hadkan lah, sebab kita tak perlukan banyak pun sebenarnya lemak dalam badan kita. Okay. Puan Azad? Ya? Sekejap kalau boleh pergi ke slide sebelum ni. Okay, ada 2 soalan. Yang pertama, berkaitan apps tadi tu untuk kira kalori, mungkin Puan Azad boleh recommend, okay, sebab terlalu banyak kita pun tak tahu mana yang reliable. Okay, satu soalan berkaitan apa apps yang kalau bolehlah recommend kepada kami untuk kira kalori. Yang kedua, kalau seseorang tak makan sayur tapi dia makan buah, okey ke? Atau perlu juga ambil sayur dan buah? Okay, kalau dari segi apps tu, dia sebenarnya tak adalah yang betul-betul accurate. Ni kan coach saya pun dia kata lebih kurang lah semua apps. Tapi kebiasaan kalau nak senang, kalau kita guna, kalau saya biasa guna ni, maksudnya saya akan guna ni je lah untuk saya kira BMR, BMI, DCR tadi. Dia tak adalah satu apps yang betul-betul accurate tu. Tapi kalau ikut formula, dia sebenarnya daripada apps ni dia ada formula dia. Sebab ada certain coach macam my personal coach, dia memang ikut formula yang berapa tambah berapa tu. Tapi ada coach lain dia memang guna calculator. Nak senang, tak payah nak pening, untuk permulaan guna je lah calculator ni, calculator.net ni. Yang ni insyaAllah okey lah. Okay, tadi sayur atau buah. Dia sebenarnya, okay sekejap, saya jawab melalui slide ni. Makan sayur atau buah tadi kan. Okay, ni fakta.
daripada National Health Mobility Survey 2019, 95% nak dekat 100% lah kan, orang dewasa di Malaysia tidak mengambil sayuran dan buah-buahan yang mencukupi. Okay, berbalik pada soalan tadi, sebenarnya Allah jadikan setiap sayur ni dia ada banyak colour kan. Ada colour hijau, ada colour merah, ada colour kuning. Ada yang berdaun, ada yang macam jagung ni berkanji, ubi berkanji. Kalau sayur hijau ada klorofil. Sebenarnya dia ada micronutrients yang sangat bagus untuk antibody badan. Begitu juga dengan buah. So kalau orang yang makan makan buah tadi kan, rasa ramai orang mungkin lebih suka buah berbanding sayur. Tapi itulah dia macam mungkin ada certain vitamins tu dia kurang lah. Kalau nak lebih accurate, buatlah blood test yang check vitamin level tu. Maksudnya apa yang kurang, apa yang ni kan, baru tahu. Sebab pengalaman saya sendiri, dulu saya tak tahu saya ada mungkin sejarah keluarga juga uric acid yang agak tinggi lah. Tapi tak adalah tinggi yang sampai berbahaya, tapi maksudnya dengan umur kita yang belum mencecah 40-an ni, dia ada kalau borderline tu doktor kata teruk lah sebenarnya, memang kena reduce. Rupanya daripada dia sebab tu kita kena makan dengan sederhana. Masa tu saya tak tahulah saya suka sayur cauliflower, kobis bunga. Bila kita makan banyak sangat, rupanya dia boleh menginducekan uric acid tu. Sama juga dengan tomato. So saya akan avoid lah dua sayur ni. Tapi banyak lagi sayur lain. Sebenarnya dia kita kena makan semualah sebenarnya, sebersikit. Tapi dengan separuh pinggan tu supaya kita dapat vitamin yang pelbagai lah. Contohnya macam carrot sebagai untuk mata. Macam labu ni ada kuning kan, dia ada khasiat-khasiat dia lah kalau kita kaji. So kita kena makan kepelbagaian, kita pelbagaikan. Kalau kita hari-hari makan tu pun mesti akan bosan juga kan. Okay, ni protein, macam mana kaedah masakan sihat di rumah. Protein tadi ikan, ada daging, ada ni kan. Tapi kaedah memasak tu macam ni yang untuk sihat. Mengukus, merebus, membakar, merening, menyumil, memanggang. Sebenarnya macam tak adalah bila kita kata makanan sihat tu asyik sup je kan. Bakar-bakar pun ada juga. Cuma kita kena tahu macam mana nak kadang-kadang dia dah bakar dah sihat tapi banyak pula letak perasa-perasa ni kan. Nanti kita kupas macam mana. Tapi ni kaedah yang kiranya rendah kalori lah sebenarnya, sebab kita tak, minyak tadi kan 1 gram lemak 9 kalori kan. Okay, ni karbohidrat, ni gula. Gula ni dia termasuk dalam karbohidrat. Biasanya kita gula ni biasanya orang akan banyak tertipu lah, kata tak ada sugar, tak ada. Dia sebenarnya gula tambahan yang kita risau ni. Kalau gula daripada buah-buahan dengan sayur-sayuran ni dia tak membahayakan sangat. Tapi sebab dia ada vitamin, dia ada fiber tu. Tapi kalau gula tambahan yang gula artificial ni memang kita kena kawal lah sebenarnya kan. Kurangkan manis ni dalam kuih, tak salah nak makan tapi berpada-pada. Kita kena, sebab tu tadi dia kuantiti dan kalori tu. Kuantiti dan kualiti kan. Okey, yang ni garam. Garam pun sebenarnya kita kena kawal juga. Dia ada garam yang tersembunyi. Tu tadi saya cakap lauk tu. Lauk dah macam rebus dah okey, panggang dah okey, tapi banyak sangat letak kicap, masin kan, benda-benda yang tersembunyi ni. Sebab garam yang berlebihan juga dia mempunyai risiko lah kan, stroke, kanser, hipertensi, ni kan darah tinggi. Sebenarnya 5 gram garam sehari menyamai satu paras sudu teh. Tak adalah kita nak masak satu sudu letak macam ni kan, memang masin. Tapi what happen yang garam-garam tersembunyi ni kan, benda ni kita nak sukat pun tak adalah nak sukat, tapi benda ni kita kena kawal lah. Dia tak adalah macam kita makan ikan masin, makan telur masin, betul tak kicap lagi, benda tu tak seimbang lah sebenarnya. Okey, lemak, macam mana kita kena kurangkan lemak. Lemak ni memang sikit je sebenarnya, dan lemak yang paling jahat, lemak yang daripada bergoreng banyak kali ni lah.
ataupun lemak tepu kan. Macam ni dia kata buang lapisan lemak. Nanti minggu depan raya haji, mesti ada rendang ada ni kan. So kita tak salah nak makan, tapi kita kena hadkan. Maksudnya kalau tengah hari dah ambil macam contohnya ambil ikan goreng, sayur kita buatlah sayur yang bukan kuah lemak tu. Dia tak adalah 2 lemak dalam satu hidangan. Dia macam kita kena pandaikan seimbangkan benda tu. Mungkin awal-awal tak adalah. Saya pernah dulu ada satu fasa strict diet, macam tak ada minyak, tak ada sama. Memang dia boleh sekejap lah, tapi kita nak perjuangan perjalanan sihat ni sepanjang hayat kan. Kita pun lahir-lahir tekak Melayu, memang macam-macam lah benda bergoreng, benda ni kan. So kita kena kawal lah. Contoh kalau suka makanan yang berkuah lemak, bersantan ni, guna santan cair kan. Kalau saya pernah buat rendang, bezalah dari sudut rasa tu, tapi lama-lama macam dah adapt dah. Buat rendang tak payah letak santan. Tapi kalau nenek-nenek ke atau mak-mak kita tengok mesti kena komen kan. Jadi kita kena kawal lah maknanya kat situ. Okay, biasa baik mana lebih baik? Maksudnya dari makan karbohidrat dan protein berubah, maksudnya tambah sikit sayur, dan lebih baik ada buah, sebab kita nak pastikan dalam satu pinggan kita ni ada satu hidangan yang lengkap lah. Ada karbohidrat dia, ada proteinnya, ada sayurnya, ada buah kan. Maksudnya kita dapat nutrisi yang lengkap lah. Okay, ni contoh saya punya minggu lepas dan minggu ni. Nampak tak? Mungkin kecil sikit lah siapa guna phone. Yang ni tadi saya cakap tu, bila dah lama-lama kita dah macam saya guna apps MyFitnessPal. Nanti saya bagi link, tak terbagi pula tadi. Dia apps tu kita masukkan, saya guna ni dah lama dah, daripada 2011 kot. Masa mula-mula apps ni, daripada macam tak banyak features dah banyak dah. Database dia pun quite good. Dia banyak database makanan Malaysia juga. Contohnya kita masuk, saya memang kira, contohnya saya buat air, ni air Nescafe, air kopi ni memang tak ada gula, tapi saya akan sukat, sekali saya buat 100 ml sahaja. Saya dalam 50 kalori. Cucu badak hari tu tak apa kena angin, teringin nak makan cucu badak, ada orang beli daripada seorang kakak dekat PPR ni, kita support business dia waktu PKP ni kan. Sebab ni kuih frozen. Frozen biasanya dia dah goreng dulu kan. So saya tak goreng lah, saya bakar. Saya bakar atas ni masa tu saya campak dalam oven. Sebab tu dia hangus. Dia hangus bukan hangus, dia garing, dia elok je macam tu kan. Asal ada telur ni pun saya tak guna minyak, saya guna kuali non-stick tu. Lepas tu ada sayur. Kalau tengok kat sini kalori breakfast dalam 350. Biasanya kalau breakfast range dia dalam 300 ke 350 lah. Kalau lunch mungkin boleh ke 400 macam tu. Sebab biasa kita ambil nasi kan. Macam ni hari tu saya teringin nak makan nasi biryani. Saya saja tunjuk yang bukan nasi putih. Ni macam nasi biryani ni dalam banyak ni 100. Biasanya kalau nasi putih dalam 60 kalori macam tu lah. Ni sebab mungkin dia nasi biryani kan dia letak butter lah apa benda semua tu, jadilah 100. Ayam masak merah, ni biasa kalau ayam, protein yang paling bagus adalah bahagian dada. Contohnya macam ni kan, saya makan ayam Texas chicken tu, tapi rasa macam nak makan tapi macam berminyak, kita buanglah kulit dia tu. So, makan yang ni dengan roti, kalau macam yang ni ada pepperdam semua, kalau yang ni 316 kalori. Yang ni saya dalam program saya lah dengan coach kan, bila saya tanya coach kata yang ni notice sikit lah sebab ayam masak merah dan minyak, si biryani minyak, tapi kalau teringin sangat nak makan, this is the boleh kata saya tak adalah kata saya punya the best portion, tapi this is the illustration yang suku-suku separuh yang kita boleh buat. Sebenarnya kenyang tau kalau kita buat, nampak macam kalau kita nak tambah boleh, tapi sebab tu kita kena kira kalori tu supaya kita dapat rough idea macam ni kita nak susun pemakanan kita dari sudut quality dan quantity.
Okay, contoh macam ni saya makan roti 2 keping yang gardenia tu 153 kalori. Ayam 360. Lunch ni tak nampak ayam goreng memang tinggi lah sebab lemak tu kan. Dia deep fry. So kalau nak makan sekali-sekala tak apa, tapi lah mana kita tak boleh nak, saya pernah lah buat strict diet macam semua bakar-bakar, tapi kadang-kadang kita teringin juga kan. Mungkin ada orang dia boleh tak ni, okay, tapi sepanjang perjalanan ni kalau kita nak enjoy untuk mengurangkan berat badan, adalah sedikit cheat here and that, here and there. Okay, air. Tapi sini ada masalah minum air. Air dia ada banyak formula. Macam ada orang dia guna formula yang setiap 25 kilogram 1 liter air. Tapi dulu saya ikut, tapi lama-lama macam 8 gelas lah, ataupun minum sampai kita punya indikator kita punya urine tu. Maknanya kalau selagi dia berwarna, kita kurang minum air sebenarnya. Kurang lagi lah. Ni gelas yang 250 ml. So kalau 8 kali 250 berapa? Lebih kurang 2 liter lebih kan. Ni saya pernah mengalami masalah minum air. Tak tahu kenapa dia macam cepat rasa perut macam full sangat, macam tak selesa. Ni antara suggestion yang kita boleh buat lah untuk pastikan kita minum air sampai malam, sampai maknanya lengkap lah supaya kita punya hydration bagus kan. Sebab air ni banyak fungsi dia. Dia untuk otak, untuk darah, untuk ni kan. Okay. Kita masuk bab fizikal, bergerak aktif. Ni secara teori dia bersenam 30 minit setiap hari. Maksudnya saya faham sebab saya pun jenis outdoor dulu. Bila PKP ni memang kita semua culture shock kan, tapi dah 2 tahun rasanya kita kena adapt lah, dan kita pun tak tahu bila COVID ni akan berakhir kan, dengan kes yang makin tinggi. Jadi kita kena cuba untuk bergerak aktif juga. Maksudnya kalau mungkin ada orang, ni contoh minggu ni saya punya exercise, saya memang target 10,000 step sehari. Ni step yang aktif lah. Tapi boleh campur lah. Maksudnya kalau kita tak boleh nak exercise yang secara rutin tu, tapi kita kena buat active movement lah. Maksudnya by all means cubalah create ada orang macam coach saya, dia share satu video. Saya tak ni pula, tak masukkan dalam ni. Sambil masak. Maksudnya kita masak tak adalah tegak je tekan, memang kena gerak kan. Sebenarnya exercise kita nak tingkatkan kita punya tahap fizikal aktif tu. Maksudnya daripada sedentary, dia macam kalau nak kuruskan berat badan, sebenarnya tak wajib sebenarnya kita kena jaga makan. Tapi ada beza sebab dalam journey saya pernah ada satu fasa tu jaga makan tapi tak exercise. Tak tahu kenapa, macam lantak lah, rasa macam okay, jaga makan. Memang dapat turun, tapi berbeza bila jaga makan dengan exercise, dia punya kita tak cepat penat tau. Kita rasa lebih aktif, kita lebih rasa fit lah. Okay, ni yang macam MC baca tadi. Dulu memang saya jenis outdoor, saya suka berlari. Yang ni elliptical, exercise dalam rumah. Ini masa zaman Zumba dulu, memang sampai ambil certification, tapi sekarang saya tak Zumba instructor dah sebab Zumba ni dia license program. So itu saya dah terminatekan saya punya license sebab ada injured. Sedih juga cerita dia, tapi saya move on. Okay. Okay, ni rasa macam laju pula. Kalau ada soalan tanya Sekejap, Puan Aizat, ada satu Okay. soalan daripada Farah Hamidin. Adakah kita memerlukan kalori untuk bakar kalori dalam badan? Itu soalannya. Perlukan kalori untuk bakar kalori dalam badan. Of course. Sebab berbalik kepada sekejap, saya buka baliklah kalkulator tadi. Sebenarnya kalau kita sebab minimally macam tadi kan, kita kena faham konsep ni tau.
Okay. Sekejap saya masuk balik 37, 158, 60. Okay. Ini kenapa dia beza? Okay, tak apa. Okay, BMR. Okay, ini adalah kalori yang kita perlukan kalau kita tak buat apa-apa. Memang kita perlukan banyak ni. Sebab kalau kita tak makan, memang kita akan lembik lah. Dia minimum ni kena ni. Tapi untuk kita bakar kalori tadi, memang kita kena makan. Maksudnya ini minimum level untuk kita hidup. Kan kalau kita duduk koma sakit, memang kita perlu, sebab tu doktor drip air kan. Sebab dia perlukan untuk kita gerak, kita buka mata, dia memang perlukan energi. Okay, ini minimum yang kita perlukan. Jadi kita kena makan dan aktif untuk kita bakar lagi sebenarnya. Contohnya untuk kita bayangkan kereta lah, senang kan. Kereta kancil dan kereta BMW. Kalau kereta kancil, kira orangnya kecil, kita kena isi minyak. So isi minyak tu lah kalori lah, makanan yang kita makan. Jadi kalau kita isi minyak banyak, kereta kecil, sebab tangki dia kecil lah kan. Sebab tu orang yang besar dia perlukan kalori yang banyak. Dia perlu makan. Maksudnya contohnya kalau orang tu dia katakanlah ni saya ni kan, katakanlah saya adalah seorang pekerjaan yang banyak kalori sebab dia musim pandemik ni macam duduk rumah je kan. Katakanlah orang tu buruh lah yang angkat batu-batu semua, dia memang perlukan banyak. Dan bila dia perlukan makanan yang banyak, bukan perlukan makanan banyak, maksudnya aktiviti fizikal dia yang memerlukan, memang dia kena makan banyak lah, dia tak ada tenaga lah kan. Tapi dia boleh membakar juga sebenarnya. Sebab tu kalau kita nak exercise, memang kita perlu makan sedikit supaya benda tu menjadi instant energy. Bila kita ada, tapi tak adalah nak makan nasi sebelum pergi exercise tu. Cukuplah sekadar buah sebiji ke, roti sekeping ke. Dia jadi especially kalau kita exercise pagi-pagi lah, sebab kita bangun pagi perut kita kosong kan. Kalau memang beza. Saya dah banyak kali, kalau saya macam kadang-kadang macam nak cepat, terlupa. Patutlah aku macam lembik je kan. Sebab perut kita kosong, kita tak ada instant energy. So badan kita kena burn lemak tu. Sebenarnya kita bukan bakar lemak, kita bakar kalori. Kalori yang dah bertukar jadi lemak tu kan. Maksudnya dia memerlukan banyak fizikal yang ni lah, dan kita akan cepat penat. So kalau kita makan dulu, memang kita boleh lari lagi laju dan lebih jauh sebenarnya. So jadi berbalik kepada soalan tadi tu, memang kita perlu makan untuk bakar kalori sebenarnya. Tapi kalori maksudnya kita makan, kalau kita nak kurus, nak turunkan berat badan, contohnya kalau kita ambil ni lah kan, exercise 1 hingga 3 kali lah seminggu. Ambil yang ni kan 19 ni. Jadi kalau siapa nak kuruskan berat badan, dia kena makan antara 1,400 dan 1,900 ni. Maksudnya 1,500 ke, 1,600 ke, 1,700 ke, 1,800 ke. Dia selagi within ni, dia boleh kurangkan berat badan dia. Sebenarnya ada calculation details lah, tapi saya tak adalah tunjuk ni kan, takut orang pening pula. Okay, ada lagi soalan tak? Okay, saya nak tanya, kalaulah sebab nak kawal selera makan ni bukan benda yang mudah. Okay, jadi kita teringin nak makan. Okay, kita makan tapi kita force diri kita sebab kita tahu okay, kita dah ambil lebih kalori, jadi kita paksa diri kita untuk exercise yang intensif lah, yang biasanya kita tak buat. Tapi kerana kita dah consume banyak gula, banyak apa semua tu, jadi kita paksa. Adakah itu satu tabiat yang bagus untuk diamalkan? Itu salah satu cara lah. Sebab memang kalau terlebih kalori, kita kena sama ada kita kurangkan maksudnya nak kurangkan kalori tu sama ada dengan esoknya tu dia kena kurangkan kalori pemakanan dia, ataupun memang dia kena exercise sebab dia bakar. Jadi memang, tapi kalau tiap-tiap hari memang terlebih kalori dan kita paksa diri kita untuk exercise, kadar penurunan berat badan tu dia macam fluctuate lah, dia tak adalah cantik sangat. So kita kena kawal pemakanan kita, kalori pemakanan kita tu supaya kita kena buat plan lah. Maksudnya dalam seminggu kita ada 7 hari kan. Okay, mungkin strict diet within kalori tu ambil lah 5 hari. Lepas tu lagi 2 hari tu kita cheat lah, ambil lebih sikit. Ada seorang coach saya share dalam program dia,
ada seorang ni dia berjaya kurangkan berat badan 40 kilo setahun. Maksudnya dalam setahun 40 kilo. Lepas tu orang tanya dia apa rahsia dia. Dia cakap dia memang kira, maksudnya dari segi sudut pengiraan tadi tu kan, kira kalori tu 6 hari memang strict. Maksudnya dia ikut berapa kali exercise, berapa kali tadi tu kan. 1 hari tu memang dia cheat. Lepas tu esok tu strict balik 6 hari straight. Tapi dia konsisten lah buat. Dia konsisten buat dalam masa setahun dia boleh berjaya kurangkan 40 kilogram. Maksudnya memang kita kena tengok dari sudut kualiti dan kuantiti. Sebab contohnya yang saya nak tunjuk yang contoh saya makan tadi. Mana ni. Kalau kita tengok ni kan ayam ni. Ayam ni ayam bergoreng. Maksudnya dia dah bagus dah protein. Tapi sebab nak makan ayam goreng, kalori dia tinggi lah. Tapi kalau ayam bakar, dia mungkin dalam 200 macam tu je. Jadi sebab, tapi bezalah ayam bakar dengan ayam goreng kan. Ayam goreng ni dia macam rasa dia, sebab tu dia biasanya kalau yang berlemak-lemak, berminyak, bermanis, dia memang lagi sedap dan memang lagi tinggi kalori lah. Tapi sekali-sekala tak apa, sebab tu macam kita kena plan lah sebenarnya macam mana kita nak sebab benda ni dia sepanjang hayat tau. Saya pernah mengalami berat badan maknanya daripada zaman dulu, masa zaman aktif ni memang masa ni memang strict lah sebenarnya sebab banyak benda nak buat kan. Lepas tu bila ni masa ni saya tak duduk kat Malaysia ni, masa ni saya kat Myanmar. Bila balik Malaysia, satu perubahan yang macam terkejut. Mungkin masa zaman Myanmar dulu kita banyak masak sendiri, makan luar pun makan tapi tak adalah selalu sebab masakan dia orang macam banyak MSG, kadang pening ke semua kan. Jadi bila balik Malaysia banyak benda yang kita suka, kuih semua. Dia satu culture shock lah. Benda tu pun faktor luaran. Sebab tu waktu COVID tahun lepas fasa MCO yang pertama tu kan banyak resepi viral kan. Sebab tu satu faktor perubahan lah. Sebab tu kita kena enjoy lah this journey sehat ni. Nak strict sangat okay, tapi it's a long term lifestyle change lah sebenarnya. Cakap macam senang kan. Sebenarnya dia punya slimming set makan tanpa berlapar. Nak kurus dia bukan makan eat right, not eat less. Maksudnya kita makan dengan betul. Bukan kita kurangkan sampai kita tak ada nutrisi kan. Kita kena lengkap lah. Contohnya macam ni kan, nak makan makaroni boleh. So makaroni ni karbohidrat. So kita kena macam selalu, kalau kita tengok, saya selalu macam pinggan. Ada apa dalam pinggan aku ni kan? Ada karbohidrat, ada protein, maksudnya dia punya portion tu lebih kurang macam tu. Tapi kalau nak accurate atau anggaran berapa kalori tu kena calculate sikit lah. Yang guna apps tu kan. Apps tu senang lah. Cuma kalau tak nak pening, konsep suku-suku separuh ni pun dah sangat bagus lah. Mungkin tapi kalau katakanlah macam saya pernah satu fasa tu macam dia statik tau. Mungkin dari bila statik tu kita kena check balik lah. Maksudnya dalam satu, dia tak adalah statik tu, masa saya fasa statik tu contohnya bulan 6 baru ni. 1 bulan saya macam kenapa statik je berat aku kan, padahal hari-hari exercise. Rupanya bila saya pergi kelas badan kita kena mungkin exercise saya tu dia benda yang sama je saya buat. Sebab masa tu saya suka elliptical yang mesin dalam rumah tu, saya tak buat benda lain. So bila saya tukar jenis exercise dan makanan tu ada cheat sikit, ada yang ni sikit, dia jadi macam badan kita cuba adapt balik lah. Dia macam cuba memperbaharui tu. Sebab kadang bila kita dah satu fasa yang macam tu, kita kena check balik lah. Air ni adalah detox yang sangat sihat lah kan. Air kosong bukan air manis. Lepas tu bakar lemak ni senaman lah. Sebenarnya kita tak bakar lemak tau, kita bakar kalori. Lemak ni dalam badan kita, kalau dia sel lemak. Sel lemak tu kalau kita makan lagi benda berminyak, dia akan membiak lagi. Bila kita kurus, sel tu mengecut sebenarnya. Bukan kita bakar lemak, kita bakar kalori sebenarnya. So dia bila kecut tu dia mampat lah, sebab otot dengan lemak kalau 2 kilo sama je. Tapi otot dia lagi padat. Lemak tu dia macam flabby kan. Sebab tu kalau kita tengok tempat-tempat kita yang banyak lemak tu mesti dia macam squishy sikit kan.
Okay, ada apa-apa soalan tak? Okey, ada satu. Kalau pemeriksaan kesihatan kita menunjukkan kadar kolesterol yang tinggi, macam mana cara terbaik untuk kurangkan kolesterol tersebut? Kadang-kadang orang kurus je, tapi sebenarnya kolesterol dia di paras yang bahaya. Itu soalan pertama. Soalan kedua, perlu ataupun tidak ambil suplemen? Soalan kolesterol ni saya dah agak dah bisa ada orang tanya. Okay, kolesterol tinggi ni kan, kolesterol ni memang tahu tak sebab apa kolesterol kita typical Malaysian tinggi sebab kita banyak makan yang berminyak. Sekejap saya tunjuk ni sebab kita banyak makanan typical Malaysian food. Apa yang tak ada minyak? Cuba cerita. Rendang, masak lemak. Kalau raya kan, minggu depan lagi lah daging kan. Jadi sebab tu typical kalau kita tengok statistik pun tiga serangkai tu pun ada berkaitan dengan kolesterol. Kolesterol sebenarnya saya bukanlah arif bab ni sangat, tapi apa yang saya tahu cara untuk kita kurangkan tu adalah kurangkan lemak. Satu, kurangkan pengambilan lemak, maksudnya cubalah elak benda yang bergoreng ataupun by all means lah kan, tapi yelah nak cheat sikit-sikit tak apa, tapi memang by all means. Ataupun kalau nak ambil lemak yang sihat. Lemak ni tak adalah semua jahat. Dia ada lemak sihat. Lemak sihat ni contohnya macam olive oil, macam cara kita nak ganti. Tapi olive oil pun ada debate juga. Ada orang dia guna macam nak goreng, dia takkan sebab olive oil dia kalau kita buat deep fry dia memang takkan sebab dia heat point dia lain. Dia akan jadi ni. Tapi paling yang disarankan adalah pengambilan fiber tu. Maksudnya sayur-sayuran dan buah-buahan tu. Kan, of course bila kita makan banyak sayur dan buah, kita lebih benda tu dia ada fiber kan, dia adalah fungsi dia sebab lemak kolesterol ni dia kan dalam pembuluh darah kan. So bila kita makan tu dia punya fungsi untuk dia tak cair, dia macam membawa kolesterol ni, maksudnya dia ni. Tapi memang first kali memang kena kurangkan pengambilan lemak yang jahat ni lah. Maksudnya lemak jahat ni lemak yang senang cerita lemak yang macam minyak yang bergoreng banyak kali ataupun lemak tepu yang dari dessert tu. Yang guna banyak butter, lemak yang beku di paras suhu bilik. Kan, butter, apa lagi, margarine, benda-benda tu dah lah kita, benda tu satu lemak, lepas tu kita bakar lagi dia jadi, sebab tu dia bila dia proses yang sebab tu dia boleh jadi lemak yang jahat lah. Jadi sebelum kita makin teruk tahap kolesterol tu, kurangkan penggunaan lemak, maksudnya kurangkan lemak lah, minyak, buangkan macam santan cair tadi, macam santan dia lemak tepu, dia tak ada kolesterol sebab kolesterol dia daripada lemak haiwan. Daripada haiwan. Macam organ dalaman tu, benda tu pun kena kurangkan. Lepas tu benda-benda bergoreng, lepas tu tingkatkan pengambilan sayur-sayuran, fiber lah. Harapnya membantu. Saya ada info slide tu tapi saya tak masukkan dalam ni. Khas untuk kolesterol sebab kita tak adalah, sebab saya bukan doktor sangat kan. Tapi boleh biasanya kalau kita buat medical check up tu, macam saya pernah lah kolesterol tak cantik sangat, doktor suruh macam itulah dia nasihatkan kan, kurangkan pengambilan lemak. Tapi itulah saya cakap macam sebab kita nak ubah, sebab kita nak perjalanan sihat ni sepanjang hayat kan. Kalau hari ni, minggu ni kita boleh asam rebus, singgang, minggu depan takkanlah macam saya tak rasa lah semua orang lalu nak makan macam tu hari-hari. So kita kena pelbagaikan, sebab tu kaedah yang makanan sihat tadi tu lauk sihat tadi tu kan. Yang ni merebus, sebenarnya banyak lah, banyak resepi yang boleh mengurangkan penggunaan minyak tu. Sebenarnya banyak yang benda yang sedap sebenarnya, cuma kita kena pelbagaikan dan kena bijak cuba merasa. Sebab ada setengah orang dia suka goreng, dia susah nak terima benda lain kan. Dia ikut kita punya selera dan masing-masing lah kot kan. Tapi kita kena cubalah. Lepas tu tadi soalan suplemen
Supplement perlu ke? Itulah, saya pernah tanya doktor cakap kalau nak tahu betul-betul suplemen apa yang kita perlu, memang kalau nak accurate lah apa yang kita kurang, memang kita kena buat yang blood test yang tahap apa benda, iron lah, adalah dia punya, saya pernah buat, saya tak ingat apa benda dia punya komponen dalam tu, memang kita boleh tahu ni kurang kan. Itu kalau lebih accurate lah, tapi sebenarnya dalam sayur-sayuran tadi macam saya cakap tu, dia dah banyak dah vitamin yang secara natural lah. Cuma mungkin ada orang susah nak mengunyah, nak ni ke apa kan. Boleh lah, tapi dia akan membebankan buah pinggang lah sebenarnya. Boleh cuba yang natural dulu, kalau memang tak boleh, tapi saya nasihatkan cuba dapatkan nasihat dari doktor yang melalui accurate punya maksudnya daripada darah kita. Baru kita tahu apa. Kadang macam sekarang banyak kan produk-produk kan, agent tu lah approach kita, bagus ni. Dulu saya pernah lah terpedaya kan, tapi kena marah dengan doktor, saya pun takut sebab bila cakap pasal buah pinggang yang benda-benda yang kita tak nampak dalam badan kita ni, memang menakutkan lah sebenarnya. So kita kena hati-hati sebab once rosak memang tak boleh turning back lah kan benda tu. Okay, ada apa-apa lagi tak soalan? Cik Mahfuzah tadi ada nak tanya soalan. Boleh tanya direct kepada Puan Aizat? Boleh. Silakan. Assalamualaikum. Apa pendapat Kak Aizat tentang orang yang minum air kopi kurus dan dia berjaya turunkan berat badan, dan sebenarnya apa yang terjadi pada badan dia sampai dia boleh turunkan berat badan macam tu? Dan juga apa pendapat Kak Aizat tentang orang yang guna seperti meal replacement untuk menggantikan satu hidangan dia untuk dia cut kalori. Adakah itu macam kiranya okey ataupun tak okey? Itu saja soalannya. Wah, kontroversi soalan ni. Okay, tadi apa, kopi kurus kan? Ada pasal juga ada produk benda kopi hijau ke benda, tak nama dia kan. Okay, macam nak start lah. Kejap saya tunjuk satu benda. Tak ada. Jadi saya punya diary. Sekejap sebelum saya menjawab soalan, sebab saya macam ada gambar something lah. Tak ingat. Okay, tak apa. Kopi kurus okay. Sebenarnya bila kita makan, produk-produk yang kat pasaran ni, ni coach yang keberapa saya tak ingat, tapi ada coach saya cerita, bila kita start, dia sebenarnya kita kena faham konsep penurunan berat badan, apa yang kita kena faham apa yang ada dalam badan kita dulu. Kan? Sekejap kita tunjuk gambar ni. Ni. Okay, apa ada dalam badan kita? Ada tulang, ada otot. Otot ni lah yang ni kan. Tulang yang putih ni. Lepas tu kita ada lemak, kita ada air. Okay, bila sebenarnya produk-produk kurus, tak nak sebut produk kurus dulu. Okay, bila kita nak kurangkan berat badan, kita kena faham tadi kan kita dah belajar BMR, basal metabolic rate. Kita punya jumlah tenaga yang kita perlukan kalau kita tak buat apa-apa. So bila kita makan ada dia punya daily calorie requirement kan. Maksudnya kalau kita makan contohnya kita punya BMR 1500. Kita punya daily calorie requirement, maksudnya dengan aktiviti yang kita buat, mungkinlah kita aktif sikit bersemua, kita perlukan dalam 2000. So kita ada 500 kat situ kan. Okay, bila kita makan, ni secara teori bila kita makan kurang daripada 2000 tu, tapi lebih daripada yang basal metabolic, maksudnya kita boleh bergerak, kita memang akan kurus. Kita akan turun berat badan lah kan. Maksudnya yang kurus tu bila dia long process, dia akan turun lagi lah. Jadi pertama biasanya berat badan yang bila berat badan berlebihan sebenarnya
apa yang berlebihan tu? Ada lemak dan berlebihan air. Sebab bila kita makan gula yang berlebihan atau karbo yang berlebihan ataupun garam yang berlebihan, dia menyebabkan water retention dalam badan. Ada air dalam badan kita yang tak dikeluarkan. Kita jadi, sebab tu bila kita pernah dengar kan orang kata gemuk air kan, sebenarnya tak adalah gemuk air, dia water retention. Kalau orang yang mengandung bila nak beranak kan badan kaki sembab, muka sembab sebab banyak air dalam badan dia ni kan. Jadi bila kita turun kita kurangkan kalori tu, kalori pemakanan tu ataupun kita exercise, pertama sekali adalah yang dikeluarkan adalah air tu. Jadi produk-produk ni kebanyakannya dia tak tahulah dia letak bahan-bahan yang berbahaya ke apa benda ke, tapi saya yakinlah benda tu macam ada kesan sampingan jugalah sebab secara naturalnya kita tak payah pun perlukan benda tu. Kita makan yang natural food lah. Lagi natural makanan tu lagi sihat sebenarnya. Bila lagi proses, sebab tu kalau kita makan benda yang bijirin kan, roti yang wholemeal ataupun roti putih, roti bijirin lagi kenyang. Dari segi kalori lebih kurang je. Tapi dari segi kualiti yang berbijirin tu yang lebih kenyang. Jadi berbalik pada soalan tadi, produk kurus tu pertama sekali dia akan mengeluarkan air. Even kalau kita makan, katakanlah orang tu jaga maknanya makan kurang daripada daily calorie requirement dia, dia memang boleh kurus, maknanya dia boleh turunkan berat badan dia. Jadi kalau dia makan yang produk-produk tambahan tu, dia sebenarnya merembeskan air. Dia bukannya makan tu je, mesti coach dia suruh jaga makan juga sebenarnya, cuma dia skip. Biasanya orang tu dia ambil pagi, breakfast lah atau malam. Tak tahulah, mungkin adalah aturan dia macam dia menggantikan, macam berbalik campurlah dengan meal replacement tu kan, produk-produk yang ada kat pasaran. Dia bukannya makan tambahan, maksudnya kita pagi kita boleh makan nasi, dia mesti suruh skip, suruh replace benda tu. Dia sebenarnya berbalik kepada konsep kalori pengiraan tadi sebenarnya. Cuma yang pertama, benda yang awal disingkirkan adalah air sebenarnya. Sebab tu boleh turun banyak. Even kalau kita jaga kita punya pemakanan pun, awal-awal turun banyak tu adalah air. Nanti bila dah sampai satu fasa dia macam stagnant. Masa ni yang menguji minda tu, penatlah diet, tak kurus pun, memang kita bila kita timbang sama je. Tapi kalau kita konsisten kita buat, sepanjang saya dalam journey ni, memang ada dia fasa yang stagnant tu memang menguji kesabaran betul. Sebab macam kita, sebab apa lagi kita boleh ukur kan, macam lemak. Sebab tu kalau ni dia ada inch loss. Jadi kalau kita nak visible, kita nak ukur, maksudnya penimbang dia macam tak gerak. Sebab tu sebelum kita buat diet, sebelum tukar ke arah makanan yang sihat, kita plan tu, kita ukur semua pinggang, kita punya pinggul, kita punya peha, kita punya lengan. So bila dah sampai satu fasa kita ambil measurement, dia akan ada perubahan tu sebenarnya. Harap menjawab lah. Sebab biasa kalau produk tambahan ni memang menakutkan lah, sebab kita tak tahu, walaupun orang tu kata selamat lah apalah kan, tapi kenapa kita, dan takkan kita nak makan produk tu sepanjang hayat kan. Sebab saya sendiri mengalami fasa naik turun walaupun saya seorang dulu Zumba instructor lah, lepas tu jadi jurulatih daerah lah, apa benda lah kan. Ada juga fasa naik turun, especially bila PKP, sebab saya jenis outdoor sebenarnya. Bila outdoor dia lebih bersemangat lah kan. Jadi macam bila banyak indoor ni, dia memang menguji kreativiti jugalah macam mana nak maintain ni kan. Ni fitness diary saya, siapa ada Instagram boleh follow dan tengoklah. Sebab kita bila kita dalam gaya hidup sihat ni motivasi saya. Saya akan awal-awal dulu macam ni lah, sebelum makan ambil gambar, tulis. Supaya saya, sebab benda-benda ni mula-mula saya buat je tau. Saya macam entahlah orang nak kecam aku ke apa ke, saya buat je. Benda ni dia sangat membantu saya bila saya down, saya tengok balik, dulu aku boleh sebenarnya makan benda ni. Kenapa sekarang macam tak boleh? Macam tahun lepas saya ada buat operation. Lepas operation tu doktor suruh rehat lah sebab tak boleh bergerak sangat sebab operation dekat buang pundi empedu. Ada batu benda lah dalam tu. Lepas tu sepanjang sebulan tu doktor ada bagi makan satu ubat
ubat tu sangat pahit. Dulu saya suka makan buah, minum air semua. Sejak makan ubat pahit tu dia jadi macam, yelah dia satu perubahan kan. Kita tak pernah ada pahit mulut lah benda semua tu. Saya bertukar, saya suka benda, saya sampai satu tahap saya dah macam tak nak dah tengok buah. Sebab kat hospital orang banyak bagi buah, lepas tu surprise delivery lah apa benda, sampai buah pun buah banyak saya bagi kat bibik, bagi dekat jiran. Lepas tak larat dah nak makan, sampai sayur saya tak boleh tengok. Maksudnya dia satu perubahan gaya hidup lah. Maksudnya dulu sihat, so bila sakit macam tu dia ni kan memang akan down lah. Jadi macam mana bila saya tengok balik diary saya ni, dia macam membolehkan kita kena apa, kita dapat satu semangat lah. Oh dulu aku berjuang benda-benda macam ni kan. Okay, slowly. Sebab kita kena faham misi sihat kita sepanjang hayat. Kalau kita buat sekadar untuk capai satu target, dia lepas dapat target tu kita tak hold lah betul-betul benda tu. Jadi kalau bila kita faham satu benda yang betul-betul saya pegang adalah ilmu nutrisi tu, supaya bila kita faham dan kita faham apa kita nak makan, kita faham apa kita nak buat, lantak lawan nak kecam macam mana. Macam ada kawan saya lah bergurau, dia kata saya makan macam kucing. Ciput-ciput je kan, tapi sebenarnya kenyang. Dia tak adalah lapar sebab makanan utama breakfast, lunch, dinner. In between tu kita snacking. Snacking pun kita ambil buah. Boleh je nak makan kuih. Kalau hari makan kuih, kita adjust lah. Tak adalah pagi kuih, tengah hari kuih, petang kuih kan. Macam saya makan je sebenarnya, tak adalah tak makan. Makan memang suka kuih. Kek pun sama. Ni gambar kuih ni. Kuih, saya suka kuih Melayu ni. Kalau nak buat memang tak kalau buat kena makan banyak kan. So kita beli je lah. Okay, sekarang ni walaupun saya macam-macam, kita kena belajar lagi. Sekarang ni program yang saya ikut lah sekarang. Coach saya ni ada dalam ni. Mana tak Coach Nisha? Ni saya punya head coach. Kevin Zahri, rasa semua orang kenal kot. Ni fasa sekarang lah, maksudnya kita kena cari support group yang betul-betul boleh sama-sama lah dalam journey ni kan, especially kalau orang yang nak turunkan berat badan lah. Ada lagi soalan? Okay, ada satu. Ini berkaitan dengan suku-suku separuh tadi lah. Jadi ada gambar pisang, jadi memang kena ada buah ya dalam set makanan tu? Soalan dia? Mesti ada. Okay. Kena ada buah. Seterusnya, lepas bersalin payah nak turunkan berat badan, tambah lagi ibu yang menyusu, selalu rasa lapar. Agaknya kenapa berat susah nak turun walaupun sebelum bersalin banyak juga makannya. Jadi gambaran inilah masa mengandung tu, water retention, macam-macam kan, berat badan kita naik puluh-puluh kilo. Okay. Lepas tu lepas bersalin pula menyusukan anak, memang selalu lapar. Jadi apakah alternatif yang Puan Aizat boleh cadangkan lah untuk ibu-ibu, okay, nak sihat, okay, tapi mungkin ada cadangan terbaik untuk mereka lah. Okay, pengalaman saya, sebenarnya jenis saya ni bermula masa lepas bersalin anak yang ketiga, yang bongsu. Memang ada beza jugalah. Anak yang pertama, sebelum berat naik masa mengandung tu 20 kilo, sama je semua 20 kilo. Tapi anak pertama dengan anak kedua cepat je turun. Anak ketiga macam susah sangat. Lepas tu bila tanya doktor semua, doktor kata faktor umur. Maksudnya bila umur kita meningkat, metabolism kita macam jatuh lah. Jadi kita kena nak naikkan tu, kita kena lain lah fasa, macam kita kena berusaha lebih sikit macam tu. Jadi berbalik kepada yang orang lepas bersalin semua tu, jadi jenis saya masa yang anak ketiga tu, saya memang nekat sebab naik banyak 20 kilo. Doktor cakap lepas, kalau untuk exercise, kalau untuk ibu yang bersalin, the best adalah 6 minggu selepas bersalin. Tapi biasanya kalau kita pantang Melayu 2 bulan, maknanya 8 minggu macam tu lah. Tapi sebelum tu kita kena buat exercise, bukan exercise sebab exercise ni ada banyak. Dia ada exercise untuk jantung, dia ada untuk otot,
kelenturan, maksudnya kita buat stretching macam tu kan. Jadi the best is lepas bersalin tu sebelum kita buat senaman yang rigorous, yang lebih aktif, yang lebih melompat-lompat semua tu, kita buat senaman untuk kuatkan otot pelvis dulu. Maknanya untuk kuatkan otot rahim, sebab kan bila kita mengandung sebenarnya dah banyak damage tau dalam badan. Doktor saya dia memang tekankanlah aspek ni, sebab especially bila umur makin meningkat, kesihatan dalaman tu kan, dia ada exercise pelvic floor tu lah. Itu kita kena buat dalam masa lepas pantang tu, dalam masa pantang tu, maksudnya lepas bersalin sampai yang 6 weeks tu. Lepas tu kita bolehlah start slow dengan cardio tu. Maksudnya itu dari segi exercise lah. Dan kalau untuk orang yang bukan mengandung pun, maksudnya yang tak beranak ke apa benda semua ni, maksudnya dia tak pernah exercise, dia baru nak exercise, jangan tiba-tiba pergi pecut, maksudnya kita start slow, go low. Maksudnya kita start dengan aktiviti yang low intensity, maksudnya kita bermain dengan masa. Mungkin mula-mula 10 minit, 15 minit, lepas tu naikkan. Even saya pun masa overweight dulu, memang ya Allah dapat 10 minit pertama tu pun macam bersyukurnya. Memang badan kita tak pernah exercise kan, tiba-tiba nak exercise memang kalau boleh nak push diri sampai sejam, tapi esoknya memang aku tak buat lah, memang aku terbaring tidur macam tu kan. Jadi kita kena buat, dia macam kita buat sikit tapi istiqomah. Sebab tu kita kena plan. Maksudnya kita buat, itu dari sudut exercise. Dari sudut pemakanan untuk ibu-ibu yang mengandung ni, ada orang cakap dia sebenarnya memang banyak bakar kalori, tapi kita kena bukanlah macam mana bukanlah alasan bila kita menyusu, kita cepat lapar, kita akan makan banyak yang berlebihan sangat. Sebenarnya dilebih tu dalam lebih kurang 300 ke 500 kalori. 500 kalori tu pun yang berkualiti. Maksudnya apa yang kita perlu makan bukanlah 500 kalori tu. Macam tadi saya makan ayam goreng 360 kan untuk satu. Itu baru dapat satu je protein. Jadi macam mana kita nak jimat kalori tapi kuantiti tu banyak. Faham tak? Maksudnya 500 kalori tapi kita makan yang betul-betul kualiti. Yang sebab tu kita kena macam saya masa fasa menyusu anak ketiga tu, memang yang tambahan extra kalori tu banyak ambil yang makanan yang berserat tinggi yang boleh menambahkan kualiti susu tu, supaya bila anak kenyang kita pun dia sihat dan kita pun sihat sebenarnya. Macam makan kurma, oats, tapi kita kena resepi tu kena explore sikit lah supaya benda tu lengkap nutrisi dan berkualiti lah dari segi nutrisi tu dan lengkap. Dia bukannya satu kelas pemakanan je kan. Contohnya macam kita makan kurma bagus, dia ada fiber, dia ada potassium, dia ada gula yang natural. Tapi dia ada tu je lah, dia tak ada protein, jadi kita kena tambah protein. Macam mana nak tambah protein? Takkanlah kita nak makan kurma, kita nak makan ikan macam tak kena pula kan. Kalau okey tak apa, tapi kalau saya suka kalau kurma, kita letak susu. Susu dalam tu ada, tadi kita kena makan produk tenusu kan, lepas tu dia ada protein juga. Tapi protein dia tak banyak sangat, so kita tambahlah soya powder tu, susu tepung soya tu. Saya selalu tambah tu. Jadi kita dapat satu hidangan yang lengkap, yang agak lengkap lah. So bolehlah letak oat sikit, ada fiber. Saya letak kurma. Benda tu membantu untuk kualiti susu dan menyihatkan juga ibu tu. Maksudnya itu dari segi kualiti dan kuantiti kita kena tengok lah, bukannya makan ekstra kau tambah lagi macam-macam kan. Macam kalau tak suka benda-benda yang blend-blend tu, katakanlah nak makan nasi, nasi boleh je tambah sikit lagi. Maksudnya instead of betul-betul suku tu, dia macam suku nak setengah, dia taklah sampai setengah pinggan, tapi dia macam suku campur setengah suku berapa? Pertengahan lah, antara suku nak ke setengah. Agak-agak lah. Dia agak-agak lah supaya kita, sebab tu ada orang dia rasa kita nak menyusu cepat lapar, dia pun makan lagi tapi menambah berat badan, tapi sebenarnya boleh kurus bukanlah tapi kita janganlah macam set KPI. Macam saya sendiri,
sebab tu adat ketiga baru insaf nak betul-betul kurus kan. Memang saya set journey saya adalah lepas 6 bulan baby 6 bulan baby umur 6 bulan sebab bila baby umur 6 bulan dia dah makan makanan tambahan kan, dia tak bergantung susu sepenuhnya. Jadi maksudnya kita boleh burn kita punya, sebab of course bila kita exercise semua tu sebenarnya dia bukannya yelah dia akan affect lah kita punya tenaga dan sebab tu kita kena quality dan quantity tu sendiri. Sebab tu macam kita pun kena set realistic punya KPI lah, target kita. Tak adalah lepas pantang betul tiba-tiba kurus kan, sedangkan kita mengandung tu 9 bulan. Maksudnya kita sendiri kalau tak mengandung pun kita badan besar ni dah berapa tahun dah kan. Coach saya selalu cakap, kau kalau nak kurus semalam, bukan maksudnya nak cepat sangat. Macam padahal kita dalam fasa yang besar tu lama. Jadi kita kena sabar. Sebab tu kita nak buat KPI yang realistik lah. Penurunan berat badan yang realistik seminggu untuk permulaan. Kalau seminggu 1 kilo tu pun dah bagus dah sebenarnya. Sebab awal-awal tu dia banyak air. Lepas tu nanti sampai satu tahap dia plateau tu masa tu lemak lah, dia banyak bermain dengan inch loss tu. Sebab tu kita kena faham lah konsep betul-betul. Sebab tu kita kena ada support group jugalah kan. Kalau ni cari coach yang betul lah untuk belajar macam mana nak penurunan berat badan. Sebab bila kita ada support group ni kita lebih bersemangat sebenarnya. Saya pernah lah, sebab kalau fasa PKP ni, kalau nak ikutkan saya sebelum fasa-fasa ni banyak dah saya ada engage dengan seorang dietitian ni, dengan doktor. Ada je modul-modul yang diorang buat kan, tapi sebab tak ada support group tu dia jadi macam kita tak ada semangat sangat lah. So bila saya join yang program ni dia memang semangat tu bertambah lah, especially bila PKP ni kan. Kalau kita ada kawan yang boleh sama-sama exercise dulu macam outdoor dia banyak lah faktor luaran yang membantu. Sekarang ni diri kita kan, tu dia kita kena cari the good support group lah untuk kita. Ada lagi tak soalan? Setakat ni dalam chat box tak ada, tapi saya buka kepada peserta. Okey, kalau ada nak bertanya direct kepada Puan Aizat sebelum kita habis program malam ni, dipersilakan untuk tanya terus. Okey, ada tak? Assalamualaikum. Okey, soalan saya, apakah jenis senaman yang sesuai berserta dengan nama senaman tersebut untuk mengelakkan muscle loss semasa proses penurunan berat badan? Terima kasih. Untuk mengelakkan muscle loss. Okey. Okey. Ada lagi tak soalan lain? Kita nak jawab satu-satu dulu. Okey, kalau ada lagi satu, jadi 2 soalan kita kumpulkan untuk dijawab pada satu masa. Nak tanya kalau exercise ibu yang Caesar, exercise apa yang tu beginner? Okey, ibu Caesar, exercise yang sesuai untuk beginner Caesar. Okey, jadi 2 soalan, boleh Puan Aizat? Okey. Okey, mungkin boleh start dengan yang jenis exercise tadi tu. Okey, jenis exercise. Sekejap nak cari gambar exercise. Alah tak, ada ni. Ada satu bukti. Okey, kita exercise ni sebenarnya kita kena dia kalau ikut prinsip exercise dia ada 4 komponen. Satu baru dikira exercise. Ada 4 komponen ni baru dikira exercise. Kalau kita sekadar basuh bilik air yang berpeluh-peluh tu kan, ataupun kita naik tangga turun tangga, benda tu sekadar aktiviti fizikal yang aktif, dia tak dikira exercise lagi. So 4 komponen ni kena ingat. FITT. F ni frekuensi ni kekerapan kita buat. Contohnya 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, 5 kali seminggu. I ni intensity ni kita punya tahap kesusahan tu lah. Low, moderate atau high intensity. Yang ni dia akan berkadaran dengan kita punya heart rate.
Maksudnya kalau low intensity tu relax-relax je kan. Kalau moderate tu dia macam kita dah termengah-mengah sikit. Kalau high intensity tu memang mengah lah. Tapi kita kena tengok kalau dia sampai kita tak boleh nak bercakap tu, kita kena slow down sikit. Sebab benda tu dia ada maximum heart rate. Okay, FIT. T ni time. Time ni kita kena set sekurang-kurangnya 30 minit dalam satu sesi tu. Atau kita hadkan sejam dalam exercise. Lepas tu T, type. Type kat sini saya nak menjawab tadi soalan tu. Type dia adalah jenis senaman. Jenis senaman yang kita kena buat tadi kan dalam badan kita ada tulang, ada otot, ada air, ada lemak kan. Jadi type ni pertama adalah kardiovaskular. Kardiovaskular ni adalah senaman untuk kuatkan jantung. Macam contohnya macam jogging, kita berzumba, kita aerobik, berbasikal, itu kardio. Okey, yang kedua adalah senaman otot. Senaman otot ni kita kan ada otot kan. Otot ni adalah kita kena buat. Senaman otot ni dia sama ada kita guna bebanan lah, beban ni macam dumbbell ni, atau kalau kita tak ada dumbbell kita boleh guna botol air 500 ml, ringan lah sebab 500 ml dalam 500 gram. Jadi kita kena tapi untuk permulaan boleh lah, tapi lama-lama kita kena naikkan dia punya tu. Okay, itu senaman otot. Atau kalau kita tak ada dumbbell, kita boleh guna resistant band. Resistant band ni dia macam ada satu band tu dia macam getah, kita boleh tarik-tarik. Itu bagus untuk kuatkan otot. Ataupun guna bola macam ni. Tapi dia adalah movement dia kan. Okay, senaman otot. Senaman otot ni dia ada dua sebenarnya, tapi tak apalah, kita combine je. Sebab dia ada satu untuk resistant muscle resistant, dan satu lagi muscle endurance, satu lagi ada muscle strength. Muscle strength ni dia bertambah berat lah. Kita nak fokus, macam contohnya kita rasa tangan kita macam saya, kalau tangan memang tak kuat sangat sebab tak tahulah, dia macam antara kalau buat yang senaman tangan tu yang macam push up tu kan, mesti macam dia macam tak kuat lah. So jadi saya kena tambah sikit lah kekuatan muscle tu. Okay, tadi kardiovaskular, otot tadi ada dua kan. Lepas tu kelenturan ni untuk flexibility. Flexibility ni contohnya kita buat stretching, stretching sebab kita kena buat satu badan lah sebenarnya. Dia adalah contoh senaman ni kan, tapi saya tak ada nak demo kat sini. Kalau ceramah depan-depan boleh demo. Macam kita buat stretching dekat tangan, dekat kita punya pinggang, kat kita punya kaki. Sebab benda tu bagus untuk sendi-sendi tu. Kita tak adalah macam, kan kadang-kadang kita sakit pinggang apa semua kan, memang bagus sangat buat senaman tu. Jadi berbalik kepada soalan tadi, untuk muscle loss tu memang kita kena buat senaman otot. Kalau orang dia selalu buat kardio bagus untuk jantung. Tapi dia tak menguatkan otot tu. Dia akan, dia macam mana? Kalau kita tengok senaman apa dia buat. Okay, contoh berlari kan, orang berlari dia guna kaki. Sedangkan kat kaki, sebab saya pun suka berlari dulu. Tapi kita kena buat senaman otot juga untuk support kita punya lutut. Sebab kalau dia berlari, kalau tersalah cara ke atau dia asyik buat berlari je, dia tak buat senaman otot, lutut dia akan problem. Maksudnya dia boleh injured lah. Pengalaman saya pun, saya pernah injured lutut. Memang doktor suruh tambahkan senaman otot dekat peha dengan macam squat tu. Squat untuk peha, otot peha depan dan belakang dia adalah kaedah senaman dia. Lepas tu kita kena kuatkan kita punya otot abdomen kat perut. Supaya bila kita kuat otot, kita boleh lari laju. So kena tengoklah kardio apa yang dia selalu buat. Supaya kalau benda tu macam kalau orang yang buat Tabata dia ada banyak movement. So kalau dia banyak guna yang tangan, yang kaki, so macam benda tu dia ada bermain dengan otot. So dia punya muscle loss tu tak teruk sangat lah. Tapi kalau nak selamat, memang kita kena buat jadual senaman. Contoh tadi kan kardio ni memang bagus. Bagus untuk jantung dan kita kena buat selalu. Paling kurang 3 kali seminggu, ataupun kalau orang yang nak kuruskan berat badan, nak turunkan berat badan,
dia kena sekurang-kurangnya 250 minit seminggu. So kena bahagilah dalam seminggu tu macam mana 250 minit tu. Mungkin katalah lain-lain orang lain jadual kan. Jadi kita kena susun. Lepas tu okey tu kardio. Lepas tu senaman otot. Otot tadi kan kita dah tengok yang contoh ni kan badan kita kan. Ni. Sebenarnya kalau otot kita bahagi 3 bahagian. Satu upper body ni lengan lah tangan. Lepas tu tengah-tengah ni kita panggil core. Kita punya abdomen ni. Dia ada otot-otot kat sini. Lepas tu lower body. Jadi kita kena bahagi 3. Senaman otot seeloknya kita selang. Kita selang sehari. Kena rehat 48 jam. Sebab otot ni dia kena recover, dia ada muscle recovery dia supaya dia tak cedera. Supaya macam kita bagi dia bernafas lah. Maksudnya hari ni kita dah katakanlah hari ni ada hari Khamis Hari Khamis kita buat senaman kardio dan kardio tu set lah 30 minit. Lepas tu lagi 30 minit kita buat upper body. Maksudnya kita buatlah senaman. Dia adalah kalau macam kalau ambil yang dumbbell tu kita buat bicep curl untuk atas sebab kita kena faham, dia macam kena belajar anatomi sikit lah. Dia ada otot atas ni, dia ada bawah ni, lepas tu dia ada kat depan ni. Jadi sebenarnya kita sebagai orang perempuan, kita bukanlah nak bina otot sampai jadi sadar. Dia memang takkan, dia susah lah sebab kita perempuan. Kalau orang lelaki mungkin dia senang lah. Bukan mungkin, dia memang senang nak naik otot dia. Kita cukup lah. Kita bukanlah, unless kalau siapa nak jadi atlet lah. Tapi kalau untuk cukup kita sebagai seorang wanita muslimah yang ada family, kerja pun bukanlah kita kerja yang berat-berat, maksudnya yang memerlukan tenaga angkat-angkat ni kan. Tapi kita perlukan angkat juga, kita angkat anak, kita angkat barang. Jadi kita kena kuat otot ni lah. Jadi kita kena buat sikit. Jadi bila kita buat senaman otot tu, contoh macam tangan kan, kalau dekat core ni, kat kita punya abdomen ni macam plank, benda ni menguatkan kita punya otot perut tu. Dan sebenarnya bila kuat kat sini, bila dia boleh mengurangkan kita punya sakit-sakit belakang ni sebenarnya. Sebab bila kita dia ada berkait lah sebenarnya. Saya nak cerita sangat pun macam tak reti. Tapi dia nampak macam apa fungsi otot perut kan. Tapi sebenarnya bila kita nak berjalan atau kita nak naik tangga, benda tu boleh, kalau naik tangga more to otot peha. Sebab bila kita naik tu, sebab tu naik tangga, dia ada movement yang betul. Kalau kita naik tangga macam tu lah lama sebab tu bila umur dah meningkat boleh sakit lutut sebab muscle loss dia. Jadi kalau kita kuatkan otot peha ni, kita kuranglah sakit lutut tu sebenarnya. Sebab saya pernah jumpa sports doctor dulu, dia ceritalah macam mana. Contohnya macam kita nak solat kan. Kan daripada sami Allahu liman hamidah tu, iktidal, nak ke sujud, kan dia macam kita macam rukuk ke macam tu kan. Jadi kalau kita sebab tu ada tomak ninah, betul, kita kena slow. Tapi bila kita slow tu, kalau kita faham konsep senaman ni, kita kuatkan otot, kita macam engage kita punya otot peha, dia sebenarnya mengurangkan sakit lutut tu sebab otot tu dia menampung kita punya berat badan. Kalau tak, dia macam kita push semua dekat lutut, tu yang sakit lutut sebenarnya. Jadi kita kena buat senaman yang pelbagai, lepas tu kita kena susun. Macam tadi hari Khamis kita kardio, kita buat otot lengan, upper body. So Jumaat kita rehatlah lengan, kita buat kardio dan otot peha. Lepas tu Sabtu kita buat otot kaki pula. Ni kan lower body. Jadi kita susun selang-selang macam tu untuk otot. Lama-lama kita boleh dapat the whole body punya, dia macam syumul lah, lengkap lah senaman tu. Kalau kita kardio ni sebenarnya lemah untuk jantung. Sebab jantung ni pun dia satu otot sebenarnya. Kan untuk kita punya pengaliran darah, kita punya degupan jantung. Maksudnya baguslah untuk kesihatan jantung tu. Tapi otot ni jangan dilupakan supaya dia tak mencederakan tulang ni. Sebab antara faedah senaman otot kita untuk mengelakkan kecederaan tu sendiri. Sebab kalau orang yang overweight, dia memang banyak push dekat kita punya lutut. Sebab biasa kan kalau orang overweight, saya sendiri masa pregnant memang
masalah betul lutut ni, macam sakit, jalan pun slow. Memang sebab tu kita awal-awal kalau orang yang nak menguruskan berat badan, buat plan yang realistik, tak kisahlah bab makan ke, exercise ke, yang realistik. Lepas tu start dengan slow tapi dia sikit tapi istiqomah sebab perjalanan kita ni jauh perjalanan je. Kalau tak dia macam kurus kejap lepas tu memang bye-bye lah. Dan ada knowledge yang penting jugalah, knowledge yang betul lah supaya benda tu kita boleh hold lah the formula tu kan. Okey, rasanya adakah soalan jawapan tadi cover untuk yang soalan berkaitan cesarean tu juga? Caesar. Saya rasa sama. Caesar sebenarnya Okay. sebab saya sendiri Caesar. Saya 2 kali Caesar tapi yang ketiga tu sebab yang first tu masa tu tak insaf lagi, tak exercise tak apa sangat. Yang ketiga tu saya Caesar cuma lepas tu saya cakap, saya tanya doktor, saya cakap saya memang nak kurus doktor. So apa yang saya perlu buat, apa yang saya tak boleh buat, apa yang saya tanya. Doktor kata okay, the first 2 months you buat pelvic floor. Maksudnya untuk kuatkan kita punya dalaman ni lah, otot rahim tu. Sebab bila kita mengandung, dia macam melendutkan kita punya otot pelvic tu lah. So kita kuatkan benda tu, dia kuatkan rahim. Dan sebenarnya Caesar dia tak adalah cuma elakkan senaman abdomen tu lah. Abdomen yang kat sini tu. Kalau takut, saya sendiri pun macam slow-slow lagi lah masa ni. Masa tu banyak fokus jantung je, cardio. Maksudnya jogging, berlari, brisk walk, banyak yang benda macam tu. Yang untuk perut ni lambat sikit lah. Kalau takut tak apa, lepas setahun. Tapi yang cardio ni memang kena start. Right. Okay. Kita 10.35 malam dah. Alhamdulillah. Harap-harapnya banyak sebenarnya. Okay, malam ni kita dapat daripada perkongsian Puan Aizat. Okay, tapi rasanya semua orang boleh ingatlah satu kata yang kita perlu bawa balik. Okay. Senaman, nak teruskan senaman, nak kurangkan berat badan, nak kekal sihat, ni adalah satu perjalanan yang panjang. Kadang-kadang kita nak mula susah, tapi kita kena push diri kita sebab Allah lebih suka hambanya yang kuat, yang sihat berbanding hambanya yang lemah. Sebab kalau kita sakit, walaupun kita ada duit, banyak benda kita tak boleh buat. Jadi kesihatan ni adalah satu nikmat yang memang kena jaga. Jangan sampai kita dah mentang-mentang kita muda kan, makan, nantilah tua. Tak boleh. Syukuri nikmat tubuh badan yang Allah bagi sejak awal usia lah. Dan support group, dan be realistic lah. Be realistic. Pasal PKP ni tak boleh keluar. Mungkin perempuan nak jogging seorang-seorang takut. Jadi senaman kardiovaskular, senaman otot, senaman regangan, boleh Google. Mulakan dengan beberapa minit yang pendek-pendek lah. Kalau setengah jam tu macam nak semput nafas, janganlah. Kan 5 minit, 10 minit. Jadi kita tak benci senaman. Untuk saya sendiri pun nak mula, nak buang stigma. Yalah, sebab bukan orang sport macam Puan Aizat ni, dia memang orang outdoor. Jadi untuk orang yang indoor ni, kan dia nak tolak diri dia tu adalah satu cabaran. Tapi berpeganglah, biar kita boleh konsisten dan kita tak benci senaman. Sebab once kita benci senaman, habislah. Habis diet semua memang dah ke laut, senaman tak ada, apa tak ada, penghabisan nanti badan kita sendiri yang merana. Saya nak suggest untuk senaman, untuk dalam rumah, boleh Google dekat YouTube walk at home. Jadi banyak lah sebenarnya dia punya kalau kalau tak berani ni kan, just type beginner atau low impact ataupun moderate modification. Itu adalah term-term yang biasa orang fitness guna lah. Walk at home, kalau yang saya selalu follow tu walk at home with Nick. Dia sangat menarik. Dia movement dia tak susah, tapi memang steps tu boleh dia bukan fokus jantung je, tapi dia ada otot sekali. Tapi of course lah otot dia tak adalah intense sangat lah. Tapi it's good lah, maksudnya untuk idea lah siapa yang nak start ni kan senaman dalam rumah. Okay, sebelum kita akhiri, Puan Aizat, kalau ada apa-apa kata-kata akhir untuk disampaikan kepada peserta? Kata-kata saya, ni kata-kata untuk diri saya sendirilah sebenarnya. Kita
takkan apa macam mana, kita akan lebih menghargai nikmat sihat apabila kita sakit. Jadi takkanlah kita nak tunggu sakit baru kita nak menghargai nikmat sihat tu kan. Jadi perjalanan sihat ni adalah sepanjang hayat lah. Maksudnya kita kena amanah apa yang Allah bagi kat kita dan jangan give up. Buat yang realistik, insyaAllah benda tu doable lah. Boleh buat sebenarnya. InsyaAllah. Itu je dari saya. Okay, Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke penghujung juga. Okay, semoga banyak manfaat yang boleh diberi yang dapat kami sampaikanlah kepada para wanita di luar sana. Okay, sebab kita juga perlu kekal sihat dan aktif, bukan sekadar lagi-lagilah dalam fasa PKP ni. Okay, sebab kita terlalu biasa sangat dengan rutin sampai kita jadi stres. Okay, siapa yang tak pernah exercise tu boleh cuba dan mungkin akan rasa yang hilang sikit lah stres tu kan. Sebab kita buat something new, kita buat sesuatu yang baru daripada rutin kita biasa asyik dengan rumah, dengan anak, dengan kerja kan. Mulakan sesuatu yang baru yang manfaatnya sangat banyak. Okay, untuk peserta, okay, kalau ada yang belum isi borang kehadiran, boleh harap boleh dapat beri kerjasama untuk isi borang kehadiran di chat box. Dan kalau ada yang berminat untuk mengisi keahlian wanita ISMA, okay, wanita ISMA berada di serata Malaysia, okay, boleh isi secara percuma di link yang disertakan di chat box. Kalau tak ada apa-apa lagi persoalan daripada peserta, insyaAllah rasanya tak salah untuk kita jemput lagi Puan Aizat ni untuk lain kali, sebab Boleh. tak boleh cramkan segala maklumat dalam satu sesi. Saya banyak sangat nak share lagi sebenarnya. Okay. Jadi tak rugi ajak ramai-ramai lagi kenalan, maklumat percuma tanpa bayaran kan. Jadi kita tak perlu keluarkan kos tapi kita dapat ilmu yang bermanfaat. Okay, jadi saya sudahi perkongsian sesi malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul as. Okay, saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada semua peserta dan juga Puan Aizat penceramah kita malam ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada nak ambil gambar ke? Excited lah. Boleh. Rasanya ada yang, okay, saya cuba. Okay, Puan Aizat boleh. Ya, sure. Okay, saya boleh ambil, boleh Sharing. ya, okay, ya, dah end slideshow. Okay, saya boleh. Okay, tapi siapa yang tak ada halangan, kalau masih ada, boleh buka kamera sekejap, okay, untuk kita bergambar. Tapi ramai yang dah terlepas ni lah. Okay, tak apa Puan Aizat, nanti maklumat kalau perlukan apa-apa, insyaAllah saya boleh berikan nanti. Okay, okay, boleh senyum sikit. 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua. Sama, terima kasih. Terima kasih Nadia. Nadia dan tim Wanita ISMA. Sama-sama. Terima kasih Umu. Terima kasih Puan Nurihan, Puan Atika, Puan Sarifah, Sama Puan. Cik Terima kasih. Mahfuza. Harap jumpa Sama. lagi. InsyaAllah. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Syikin. Sama. Terima kasih Wanita ISMA JB. InsyaAllah nanti boleh buat CD kedua. Boleh buat demo juga ni. Demo exercise bersama. Dia demo lah best ataupun kita demo buat makanan sihat ke. Tapi kena plan betul lah dari segi teknikal. Makanan dia. Okay. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Jazakillah khairan Kak Izzat. Okay, sama. Okay, Alhamdulillah. Salam.